Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami daripada kumpulan ke-6 ingin membentangkan satu tajuk iaitu falsafah pendidikan Islam. Sebelum itu saya kenalkan diri saya dengan kawan-kawan saya. Nama saya Muhammad Iswandi bin Sedrik dan sahabat saya Muhammad Firdaus bin Muhammad, Fatur Rahman bin Raji'i, Muhammad Syazwan bin Syamsul dan Muhammad Khairul Azman bin Cesuh. Alright, apakah yang suka dengan falsafah pendidikan Islam? Falsafah pendidikan Islam bermaksud satu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah bagi menjadi hamba Allah yang bertanggungjawab untuk kebaikan di dunia dan akhirat. Jadi kita beralih kepada perkembangan falsafah pendidikan Islam dalam sistem pendidikan di Malaysia. Perkembangan falsafah pendidikan Islam dalam sistem pendidikan negara di Malaysia terdapat 3 fasa. Fasa yang pertama iaitu fasa sebelum kemerdekaan. Fasa yang kedua, fasa selepas kemerdekaan. Dan fasa yang terakhir iaitu fasa selepas tahun 1988. Mari kita bincang kepada fasa yang pertama iaitu fasa sebelum merdeka. Fasa sebelum negara mencapai kemerdekaan, pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam dijalankan di kelas-kelas Al-Quran, di rumah ustaz ataupun utama tok guru, di masjid maupun di surau. Elemen falsafah pendidikan Islam yang dititik beratkan ketika itu ialah penyampaian ilmu berkaitan bacaan Al-Quran dan bacaan di dalam solat. Elemen kemahiran turut diberi perhatian, iaitu dengan kemahiran membaca Al-Quran dan juga menghafaz surah-surah pendek yang terdapat dalam Al-Quran. Pengajian pendidikan Islam seterusnya beralih kepada satu bentuk pengajian yang lebih tersusun, iaitu pengajian pondok yang bermula pada kurun 19 ke-19 Masihi. Sistem pengajian yang merangkumi pendidikan permulaan, menengah dan tinggi serta menawarkan mata pelajaran yang lebih luas seperti fiqh, tauhid, tafsir, hadis, sejarah Islam, tasawuf dan bahasa Arab. Pada zaman tersebut, lokasi pondok terletak di pedalaman atau desa. Pada zaman dahulu, ianya dibuat di kawasan penanaman padi yang berhimpunnya orang Melayu beragama Islam. Pondok ditadbir secara persendirian mengikut cara orang yang mendirikan pondok tersebut ataupun tok guru yang mendirikan pondok tersebut. Tanggungjawab tok guru adalah mengendalikan pengajian dan aturan hidup pelajar ataupun santri di kawasan pondok. Kemajuan pondok tersebut bergantung kepada ilmuwan ataupun daya kepimpinan yang ada pada tok guru tersebut ataupun pemilik kepada pondok tersebut. Dan kebiasaannya sekolah pondok ini tiada ujian, tiada terhad umur, semua umur boleh masuk dan juga tidak ditentukan berapa tahun untuk tamat pengajian. Ia mengikut kepada tahap pelajar itu sendiri sama ada cepat ataupun lambat dalam menuntut ilmu bersama tok guru yang mengajar di pondok tersebut. Setelah era pendidikan Islam dalam bentuk pengajian pondok, diikuti pula dengan pengajian madrasah atau dikenali juga sebagai sekolah agama yang meliputi pendidikan rendah, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang ditawarkan oleh beberapa madrasah. Pengajian madrasah dilihat sebagai satu bentuk pengajian formal yang mana pelajar dikelompokkan berdasarkan usia dan kemampuan akademik serta wujudnya sistem peperiksaan. Pengajian bentuk madrasah ini bermula ekoran daripada tindakan penjajah English menubuhkan sekolah vernakular Melayu pada tahun 1856 di mana sekolah tersebut tidak diajarkan Al-Quran. Pengajian madrasah menawarkan mata pelajaran agama dan mata pelajaran akademik seperti yang terangkum dalam peperiksaan peringkat menengah. Berdasarkan sukatan pelajaran yang lebih luas dan tidak sekadar tertumpu kepada fardu ain dan Al-Quran, maka semakin luas elemen falsafah pendidikan Islam yang diterapkan. Elemen seperti penyampaian ilmu, pengetahuan,
pembentukan kemahiran, pembentukan kepribadian dan pembentukan tanggungjawab membangunkan diri masyarakat dan negara telah diterapkan dalam pengajaran pendidikan Islam pada masa itu. Yang kedua adalah fasa selepas kemerdekaan. Fasa perkembangan falsafah pendidikan Islam setelah negara mencapai kemerdekaan banyak dipengaruhi oleh beberapa dasar pendidikan atau pelajaran ketika itu seperti Penyata Razak 1956, Penyata Rahman Talib 1960 dan Akta Pelajaran 1961. Fasa selepas merdeka menyaksikan pendidikan Islam dimasukkan ke dalam sistem pendidikan negara tetapi diajar di luar waktu persekolahan iaitu di waktu petang. Namun, setelah pengenalan Akta Pelajaran 1961, mata pelajaran pendidikan Islam yang dikenali sebagai pengetahuan agama ataupun pendidikan Islam ketika itu diajar dalam jadual waktu rasmi persekolahan. Berdasarkan kurikulum pengetahuan agama Islam sekolah menengah ketika itu, kurikulum tersebut dilihat lebih menjurus kepada penyampaian ilmu pengetahuan tentang agama Islam kepada pelajar. Pendidikan Islam ketika fasa ini jika dibandingkan dengan fasa sebelum merdeka, khususnya ketika di era pengajian pondok dan madrasah, jelas menunjukkan kurang tumpuan kepada aspek penghayatan, akhlak dan kepribadian dan hanya memberi tumpuan kepada aspek ilmu dan kemahiran ibadah tertentu. Situasi ini berlaku disebabkan kurikulum pendidikan negara secara khususnya dipengaruhi oleh nilai-nilai barat. Perlu diingatkan bahawa ciri-ciri falsafah pendidikan barat telah diserap dalam sistem pendidikan negara kerana sebelum merdeka, amalan sistem pendidikan barat banyak diterima pakai terutama dalam sekolah-sekolah aliran Inggeris. Oleh yang sedemikian, falsafah pendidikan negara, falsafah pendidikan Islam dan kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM dibentuk bagi mengambil tempat falsafah pendidikan yang tidak tertulis secara rasmi yang didapati melalui sistem pendidikan Inggeris yang sekular. Dan yang terakhir, fasa selepas 1988. Negara membentuk kurikulum baru sekolah rendah iaitu KBSR dan kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM serta penyataan falsafah pendidikan negara pada tahun 1987 dan falsafah pendidikan Islam pada tahun 1988. Pengajaran pendidikan Islam tidak hanya tertumpu kepada aspek penyampaian teori atau ilmu tapi juga aspek praktikal dan penghayatan. Pendidikan Islam kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM merangkumi 3 bidang pembelajaran utama iaitu tilawah Al-Quran dan Hadis, ulum syariah serta adab dan akhlak Islamiah. Ulum syariah pula meliputi tajuk akidah, ibadat serta sirah nabawiyah dan tamadun Islam. Kurikulum pendidikan Islam dengan jelas menitik beratkan aspek keimanan, ilmu dan akhlak, penghayatan, amalan serta matlamat untuk melahirkan pelajar beramal saleh dan berkepribadian hingga mempunyai kebaikan dunia dan akhirat. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Khairul Azman bin Cik Soh. Saya akan membentangkan tentang ciri-ciri falsafah pendidikan Islam. Menurut Al-Syaibani, terdapat 9 ciri-ciri falsafah pendidikan Islam. Iaitu yang pertama, mesti falsafah pendidikan Islam ini mesti bersesuaian dengan ruh Islam. Iaitu bertepatan dengan akidah Islam, syariat Islam dan juga ajaran Islam. Yang kedua, falsafah pendidikan Islam ini perlu sesuai dengan realiti kehidupan, sesuai dengan masyarakat, sesuai dengan politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Yang ketiga, pembinaan falsafah pendidikan Islam ini didasarkan kepada aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan juga pengalaman kemanusiaan. Yang keempat, bersifat sejagat atau universal. Falsafah pendidikan Islam ini perlu mengambil kira faktor-faktor kerohanian, politik, ekonomi, sosial
dan lain-lain, kerana faktor-faktor ini mempengaruhi proses dan usaha dalam pendidikan yang lebih mendalam. Okay, yang kelima, bersifat selektif atau memilih. Maksudnya memilih ilmu-ilmu atau teori-teori yang sesuai dengan ajaran Islam. Okay, yang keenam, tidak bercanggah dengan prinsip dan kepercayaan Islam. Seperti mana yang memilih tadi, memilih ilmu-ilmu atau teori-teori yang bersesuaian, bertepatan dengan ajaran Islam agar tidak berlakunya percanggahan dengan prinsip Islam. Okay, yang ketujuh, mempunyai ada dalil yang jelas atau bukti yang jelas. Mana falsafah pendidikan Islam ini perlu mempunyai contoh yang jelas, andaian yang jelas dan juga idea-idea yang mempunyai bukti yang jelas sehingga ke akar umbinya. Okay, yang ke-8, mempunyai kerjasama. Okay, disebabkan falsafah pendidikan Islam ini bersifat universal dan juga pembinaan daripada ilmu pengetahuan dan pengalaman kemanusiaan. Jadi, falsafah pendidikan Islam ini perlu bekerjasama secara kolektif dengan pakar-pakar dalam bidang pendidikan dan juga para pendidik. Okay, yang ke-9, bersifat dinamik, iaitu boleh berubah dan dikembangkan mengikut perkembangan ijtihad para ulama dalam hukum hakam dan juga sesuai dengan perkembangan kajian dan juga penyelidikan. Okay, apa yang saya dapat lihat daripada ciri-ciri falsafah ini, falsafah pendidikan Islam ini berperanan untuk menyelesaikan masalah umat Islam dan juga memberi pandangan yang sebenar tentang hakikat manusia dan juga tujuan kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya akan menyambung berkenaan dengan konsep pendidikan Islam. Sebelum daripada itu, saya akan menerangkan serba sedikit mengenai apakah pengertian mengenai Islam. Jadi Islam dari segi bahasa bermaksud aslama, iaitu yang bermaksud tunduk, patuh dan menyerah diri. Dari segi istilah pula, iaitu penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya berdasarkan petunjuk wahyu, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi seterusnya kita masuk kepada pengertian pendidikan Islam. Terdapat pelbagai pendapat yang diberikan oleh cendekiawan-cendekiawan ilmu untuk menerangkan maksud pendidikan Islam ini. Jadi menurut Dr. Ahmad D. Marimba mengatakan bahawa pendidikan Islam ialah sebagai bimbingan rohani dan jasmani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Seterusnya, menurut Dr. Abdul Halim menyatakan bahawa pendidikan Islam adalah proses yang dilalui oleh anak didik dengan bimbingan yang dilakukan secara sengaja oleh si pendidik untuk mencapai tujuan membentuk Muslim sejati berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat di sini berdasarkan kepada maksud ataupun pengertian pendidikan Islam ini adalah pendidikan yang berdasarkan kepada ajaran Islam, iaitu agama Allah Subhanahu wa taala yang diamanahkan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia bagi membentuk dan menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi pendidikan Islam ini juga mempunyai dasar-dasarnya yang tersendiri, iaitu dasar pendidikan Islam itu adalah bersumberkan kepada dua buah rujukan utama umat Islam, iaitu yang pertama Al-Quran dan yang kedua As-Sunnah. Seterusnya dasar-dasar ini dikembangkan oleh para ulama dalam membentuk qiyas, ijma', ijtihad dan tafsir. Seterusnya
pendidikan Islam ini juga mempunyai isi kandungannya yang tersendiri, iaitu menurut Dr. Abdul Halim Haji Maddiah, isi kandungan pendidikan Islam itu pada dasarnya mencakupi 3 aspek. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran yang berbentuk keagamaan. Ia harus mencakupi pendidikan ketauhidan dan mempraktikkannya dalam amal perbuatan atau ibadah. Seterusnya, yang kedua, pendidikan dan pengajaran akhlak. Yang ketiga, pendidikan dan pengajaran yang berbentuk keduniaan, iaitu mengkaji alam tabi'i seperti astronomi, sains dan ilmu-ilmu yang lain. Jadi itu sahaja berkenaan dengan konsep pendidikan Islam. Hai, Assalamualaikum semua. Jadi saya akan teruskan dengan pembentangan kami dengan membentangkan tentang halat 7 dan matlamat pendidikan Islam. Jadi saya akan fokuskan 4 tujuan utama pendidikan Islam, iaitu yang pertama, agar insan ataupun seorang individu mencapai perkembangan ataupun kematangan fizikal. Yang kedua, membangunkan intelek dalam diri setiap manusia. Dan yang ketiga, perkembangan spiritual ataupun perkembangan rohani, aspek rohani. Dan yang keempat, memastikan perkembangan kepribadian yang seimbang dalam diri seseorang individu. Jadi untuk tujuan yang pertama, iaitu agar seorang insan ataupun individu mencapai perkembangan ataupun kematangan fizikal. Antara sebab kenapa perkembangan fizikal ini dijadikan tujuan pendidikan Islam adalah kerana setiap manusia, iaitu kita, dilahirkan dalam keadaan yang lemah. Maksudnya kita dilahirkan dalam keadaan bayi, lemah lah. Jadi macam mana kita nak kuatkan aspek fizikal kita? Aspek fizikal kita ni akan beransur-ansur menjadi lebih mantap atau lebih kuat dengan pertambahan usia atau dan dengan pendidikan yang kita terima dalam proses kita membesar dari kecil sampai besar. Jadi dalam pendidikan Islam, kita disarankan untuk melakukan latihan fizikal, jaga aturan dan jaga kebersihan makan, minum dan tempat tinggal kita, supaya kita dapat hindarkan daripada mendapat penyakit, supaya fizikal kita lebih kuat. Pendidikan Islam turut mengajar kita untuk menjauhi perkara seperti merokok, mengambil dadah dan minum minuman keras dan melakukan seks bebas. Semua aktiviti ini boleh menjejaskan kesihatan kita dan akan mengganggu proses perkembangan fizikal kita. Jadi untuk apa kita ada fizikal yang kuat ataupun fizikal yang mantap? Tujuan pendidikan Islam mengajar kita untuk mencapai perkembangan ataupun kematangan fizikal adalah supaya kita mendapat fizikal untuk kita berupaya untuk melakukan aktiviti harian kita, memikul tanggungjawab kita sebagai seorang manusia dan untuk melakukan amal ibadah seperti solat, puasa dan sebagainya. Okey, matlamat yang kedua dalam pendidikan Islam iaitu membangunkan intelek dalam diri setiap manusia ataupun setiap individu. Ini adalah salah satu tujuan utama pendidikan Islam. Sebab apa intelek menjadi salah satu matlamat pendidikan Islam? Sebabnya ialah supaya kita dapat membongkar kebenaran hakiki. Maksudnya di sini untuk kita merapatkan diri kita ataupun menemukan kita dengan pencipta. Selain itu, intelek dapat membantu kita memahami, memerhati, mengkaji dan kemudiannya menyelesaikan masalah yang kita hadapi dalam kehidupan seharian kita. Jadi dalam pendidikan Islam, macam mana kita nak membangunkan intelek ini? Pendidikan Islam menyarankan kita membuat penelitian terhadap ayat-ayat Al-Quran dan membuat pemerhatian kepada unsur-unsur alam semula jadi yang ada di sekitar kita. Seterusnya, perkara-perkara ini aktiviti ini akan mendorong kita untuk meningkatkan keyakinan terhadap Allah dan kekuasaannya. Ada juga yang mengatakan bahawa pendidikan Islam hanya tertumpu kepada konsep hafalan ataupun kaedah hafalan. Pernyataan ini adalah salah. Sebenarnya pendidikan Islam lebih kepada konsep kita berfikir dan memahami dan mentafsir sesuatu perkara. Seterusnya, matlamat ketiga iaitu perkembangan spiritual ataupun yang kita lebih kenali sebagai aspek rohani lah.
Kenapa aspek rohani merupakan satu tujuan ataupun matlamat pendidikan Islam? Hal ini kerana dalam setiap diri kita semestinya ada unsur roh dalam badan kita. Jadi unsur spiritual ini kita sering kaitkan dengan unsur fitrah sebagai seorang manusia, iaitu asal kejadian seorang manusia, iaitu untuk menjadi hamba kepada pencipta lah. Hakikat aspek spiritual ini berkaitan dengan aspek keimanan kepada seseorang kepada Allah, malaikat, rasul, hari akhirat dan qada serta qadar. Keimanan seseorang pula dirujukkan kepada pengakuan melalui lidah, meyakininya dengan hati dan menunjukkan dengan amalan dan tingkah laku yang baik. Jadi pendidikan Islam, peranan pendidikan Islam adalah untuk membersihkan dan melindungi hati kita daripada nafsu yang buas dan dorongan ke arah gejala yang tidak baik. Jadi pentingnya pendidikan Islam dan matlamatnya adalah untuk memperkembangkan spiritual kita, aspek rohani kita, supaya kita dapat menguatkan diri kita daripada gejala-gejala yang tidak baik. Okey, baik. Matlamat ataupun hala 7 yang terakhir, iaitu memastikan perkembangan kepribadian yang seimbang daripada semua aspek lah. Matlamat ini kita dapat raih dengan membangunkan aspek fizikal, emosi, intelek dan spiritual insan, iaitu kita panggil rohani. Kita lebih kenali keempat-empat aspek ini sebagai Jerry lah dalam pendidikan. Jadi untuk mencapai matlamat keempat ini, kita perlu keempat-empat aspek ini kita perlu bangunkan secara bersepadu. Jadi kita lihat kembali apa yang saudara Rick bentangkan pada awal pembentangan. Jadi beliau mengatakan bahawa falsafah pendidikan Islam adalah suatu usaha yang berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah bagi menjadikan kita hamba yang bertanggungjawab untuk kebaikan dunia dan akhirat. Jadi dari segi falsafah, pendidikan Islam merupakan satu proses penyampaian ilmu yang berterusan sehingga ilmu itu dapat dijiwai dan meresap ke dalam pemikiran, kelakuan dan tindakan terhadap diri kita sendiri, sesama manusia dan alam sekeliling sesuai dengan peranan manusia dicipta untuk sebagai hamba Allah, khalifahnya dan ulama pewaris Nabi. Jadi berdasarkan falsafah pendidikan Islam di atas, satu aspek yang kita dapat yang diberi penekanan ialah menyediakan potensi manusia memikul tugas sebagai hamba Allah, khalifahnya dan ulama pewaris Nabi. Macam mana kita nak menyediakan potensi manusia untuk memikul tugas. Jadi untuk melahirkan seorang manusia yang berpotensi, kita perlu melengkapkan diri seorang individu dengan kepribadian yang seimbang, iaitu melalui pembangunan ataupun pemantapan empat aspek yang saya sebut tadi, iaitu fizikal, intelek, rohani dan emosi. Untuk matlamat yang keempat ataupun matlamat yang terakhir ini, kita dapat lihat dalam persidangan antarabangsa pendidikan Islam yang pertama yang telah diadakan di Mekah pada tahun 1977. Dalam persidangan tersebut telah digariskan bahawa pendidikan Islam adalah tujuan untuk pertumbuhan yang seimbang dalam setiap aspek dalam diri seorang individu dan seorang insan. Jadi kita nampak matlamat yang keempat sangat ditekankan untuk dalam persidangan ini untuk pendidikan Islam. Jadi jelas untuk kesimpulan, jelaslah bahawa matlamat pendidikan Islam begitu relevan dan komprehensif berbanding dengan matlamat pendidikan yang lain, iaitu matlamat untuk melahirkan manusia yang seimbang selaras dengan tujuan manusia diciptakan di muka bumi. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Tokoh pendidikan yang pertama ialah Al-Imam Asy-Syafi'i. Nama penuh beliau ialah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lahir di kota Gaza, Palestin pada tahun 150 Hijrah, bersamaan dengan tahun kewafatan Imam Abu Hanifah. Beliau merupakan orang asal kota Mekah
dan memiliki pertalian darah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semenjak kecil lagi beliau dikenali sebagai seorang yang suka menuntut ilmu. Selain itu beliau juga dikenali sebagai seorang yang dermawan, luhur, berakhlak baik. Ketika berusia 9 tahun, beliau telah berjaya menghafaz 30 juzuk Al-Quran. Setelah itu, pada usia 10 tahun, beliau berjaya menghafaz kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Kemudian pada usia 13 tahun, beliau telah menjadi tenaga pengajar di Masjidil Haram. Dan pada usia ketika usia 15 tahun, beliau telah diberi penghormatan untuk menjadi mufti kota Mekah. Semenjak kecil lagi, Imam Syafi'i juga gemar menghafaz hadis-hadis Nabi. Di samping itu, beliau juga sangat menguasai bahasa Arab. Hal ini demikian kerana beliau pernah tinggal bersama-sama dengan suku Huzail, yang mana suku ini duduk di pedalaman Arab dan mereka sangat fasih menuturkan bahasa Arab. Akhir sekali Imam Syafi'i meninggal di Mesir pada tahun 204 Hijrah akibat penyakit bawasir yang amat berat. Seterusnya, pemikiran pendidikan dan sumbangan beliau. Menurut Imam Asy-Syafi'i, orang yang berilmu akan mendapat kemuliaan, kedudukan yang terhormat, dan menjadi kaya raya di dunia ini. Hal ini demikian kerana orang yang memiliki ilmu boleh mendapatkan semua itu dengan izin Allah. Misalnya, walaupun orang miskin, dia tetap akan mulia walaupun dia tidak memiliki harta ataupun kedudukan. Hal ini demikian kerana dia memiliki ilmu dan tetap mulia walaupun di hadapan manusia mahupun Tuhannya. Selain itu, menurut Imam Asy-Syafi'i, orang yang berilmu sangat berbeza dengan orang yang bodoh. Hal ini demikian kerana orang yang berilmu dapat memberikan manfaat kepada orang sekelilingnya, manakala orang yang bodoh langsung tidak dapat memberikan manfaat kepada orang sekelilingnya. Malah orang yang bodoh ni juga dianggap seperti sampah. Seterusnya, sumbangan Imam Asy-Syafi'i yang popular lah, agak popular yang kita ketahui ialah beliau telah mengarang dua buah kitab, iaitu kitab Ar-Risalah dan Al-Um. Tokoh pendidikan Islam yang seterusnya ialah Imam Al-Ghazali. Nama penuh beliau ialah Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Dilahirkan di kota Tus yang terletak di wilayah Khurasan, negara Persia pada tahun 450 Hijrah. Setelah bapanya meninggal dunia, beliau telah diasuh dan dipelihara oleh seorang ahli tasawuf. Semenjak kecil lagi, beliau telah berguru dengan dua orang, iaitu Imam Abu Nashr di Jordan dan Imam Ar-Radsikani di kota Tus sendiri. Seterusnya, beliau berpindah ke Naisabur untuk belajar dengan Imam Al-Haramain Al-Juwari. Setelah itu, beliau berpindah ke daerah yang dikuasai oleh Nizam Al-Mulk. Akibat kepetahan beliau dalam berdebat, Nizam Al-Mulk telah tertarik dengan beliau dan akhirnya meminta beliau untuk menjadi tenaga pengajar di Madrasah An-Nizamiyah di kota Baghdad, Iraq pada tahun 484 Hijrah. Setelah 4 tahun beliau jadi tenaga pengajar di Madrasah An-Nizamiyah, akhirnya beliau bersara daripada perkhidmatannya dan akhirnya beliau memilih untuk menetap di Masjid Jami' Umawi. Sepanjang hayatnya, beliau banyak mengisi masa lapangnya dengan perkara-perkara yang berfaedah dan juga beliau melatih diri untuk menjauhi perkara-perkara yang maksiat. Selain itu, beliau sentiasa memenuhi hidupnya dengan perkara-perkara yang bersifat kerohanian. Seterusnya, pemikiran pendidikan dan sumbangan beliau. Menurut Imam Al-Ghazali, pendidikan haruslah
memfokuskan kepada merealisasikan keagamaan dan juga pendidikan akhlak. Selain itu, menurut beliau juga pendidikan bertujuan bertaqarrub ataupun mendekatkan diri kepada Tuhan. Seterusnya sumbangan beliau, seperti mana yang kita maklum, beliau telah mengarang sebuah kitab yang ulung, iaitu Ihya Ulumiddin, dan beliau juga telah mengarang satu risalah, iaitu Ayyuhal Walad.